Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita nak melihat surah Al-An'am ayat 99 hingga ayat 101. Kita nak baca tafsirnya dan kita nak cuba memahami sedikitlah berkenaan ayat 99 hingga 101 ini, dan juga kita nak membuat semakan bacaan ayat 99 yang merupakan tugasanlah kepada kelas ngaji family ini. Okey. Terjemahan ayat 99 hingga 101. Ayat 99. Dan dialah yang menurunkan hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu segala jenis tumbuh-tumbuhan. Kemudian kami keluarkan daripadanya tanaman yang menghijau. Kami keluarkan pula dari tanaman itu butir-butir, iaitu buah yang bergugus-gugus. Dan dari pohon-pohon tamar, dari mayang-mayangnya kami keluarkan tandan-tandan buah yang mudah dicapai dan dipetik. Dan kami jadikan kebun-kebun dari anggur dan zaitun, serta buah delima yang bersamaan bentuk, rupa dan rasanya, dan yang tidak bersamaan. Perhatikanlah kepada buahnya apabila ia berbuah dan ketika masaknya. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi tanda-tanda yang menunjukkan kekuasaan kami bagi orang-orang yang beriman. Ayat 100. Dan mereka menjadikan jin sekutu bagi Allah, padahal Allah jurulah yang mencipta jin-jin itu. Dan mereka berdusta terhadap Allah dengan mengada-adakan baginya anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan dengan tidak berdasarkan sebarang pengetahuan. Maha suci Allah dan maha tinggilah ia dari apa yang mereka sifatkan. Ayat 101. Dialah yang menciptakan langit dan bumi. Bagaimanakah ia mempunyai anak sedang ia tidak mempunyai isteri? Ia pula yang menciptakan tiap-tiap sesuatu, dan dialah yang maha mengetahui akan segala-galanya. Baik, sekarang kita nak lihat pemahaman ayat 99 hingga 101, yang mana ayat ini sebenarnya menceritakan bagaimana manusia meminta pertolongan dari jin. Jadi rujukan yang saya buat, saya ambil dari website celiktafsir.net. Okey. Baik, tadi kita dah belajar ayat 99 hingga ayat 101, yang mana ayat 99 sebenarnya dia lebih kepada menunjukkan kekuasaan Allah. Begitu juga dengan ayat 101. Dan ayat 100 Allah menceritakan bagaimana manusia itu menyentuhkan Allah, kan. Okey, baik, sekarang kita lihat pemahamannya. Ayat 99. Allah menurunkan hujan dari langit dan menyebabkan tumbuhan hidup dan ada hasil. So ini membuktikan bahawa Allah Maha berkuasa. Allah memberikan contoh kepada kita dengan menghidupkan tumbuh-tumbuhan, menurunkan hujan. Kalau tak turun hujan, adakah tumbuhan itu hidup? Kan? Jadi Allah menunjukkan kekuasaannya di situ. Turun hujan, tumbuhan hidup. Bila tumbuhan hidup, ada hasilnya, ada buah-buahannya, dan buah-buahan itu ada bermacam-macam jenis, bermacam-macam rupa, bermacam-macam rasa, menunjukkan betapa hebatnya Allah. Kalau kita manusia, adakah kita mampu untuk menciptakan perkara-perkara itu? Sudah tentulah tidak.
Nak ciptakan daun pun tak dapat, apa lagi nak menghidupkan tanaman tersebut. Okey. Dan ayat 100, Allah mengatakan orang musyrik menjadikan jin sekutu bagi Allah dan mengatakan Allah ada anak lelaki Allah tu jin, dan anak perempuan Allah itu malaikat. Ini orang musyrik yang kata. So perkara ini satu perkara yang tidak logik lah, kan. Dan penghuraian mengenai jin itu dia ada jin yang baik, ada jin yang jahat. Yang jahat tu kita panggil syaitan. Walaupun ada jin yang baik, tetapi kita masih lagi tidak boleh menjadikan jin-jin ini sebagai satu tawasul ataupun perantaraan. Kita nak minta tolong, kita nak dapatkan apa-apa, kita pergi cari jin. Sepatutnya tak boleh lah. Sebab apa? Sebab yang pertama sekali, Allah telah menciptakan kita ni manusia fi ahsani taqwim, sebaik-baik kejadian, kan. Paling baik ni manusia ni, makhluk dalam muka bumi ini, manusia paling baik ciptaannya. Kenapa kita perlu merujuk kepada jin? Jadi apa yang perlu kita buat ialah segala permintaan kita, permohonan kita, nak minta tolong, apa sahaja dalam hidup kita, kita perlu terus direct kepada Allah. Itu bagusnya, itu hebatnya. Kita tak perlu nak ada orang tengah. Tidak perlu. Kita terus direct kepada Allah untuk memohon apa-apa sahaja. Kerana Allah yang menciptakan kita. Allah memang maha mengetahui. Okey? Baik, ayat 101 menceritakan mengenai Allah mencipta langit dan bumi tanpa mengambil contoh dari mana-mana pun, nak menunjukkan lagi kekuasaan Allah. Tadi kan ayat 100 mengenai jin. Manusia ni suka sangatlah pergi ke meminta pertolongan daripada benda-benda lain lah, kan. Tapi Allah nak tunjukkan, aku lagi berkuasa, aku lagi hebat. Aku buat langit, aku buat bumi tanpa rujuk dengan mana-mana. Kalau kita manusia, kita nak mencipta inovasi apa sekalipun, mencipta benda baru sekalipun, tetap kita akan merujuk kepada apa yang berada di sekeliling kita. Kita hanya tiru, kita hanya tambah baik. Contoh, manusia menciptakan robot. Robot itu kita ambil idea dari mana? Dari manusia. Kita tengok, okey, manusia, tapi kita nak buat yang sama juga. Ada tangan, ada kaki, ada kepala. Kan sama. Maksudnya kita merujuk kepada apa yang berada di sekeliling kita. Kedua, contoh kapal terbang. Kita manusia buat kapal terbang memang betul. Satu benda yang baru. Sebelum ni tak ada kapal terbang sebagai contoh. Tetapi manusia merujuk kepada apa? Manusia merujuk kepada apa yang berada di sekelilingnya, seperti burung. Okey. Dan mereka ini, orang-orang musyrik ini mengatakan, tadi kan ada mengatakan Allah ni ada anak. Macam mana pula Allah ada anak? Allah itu satu. Allah tidak memerlukan pun apa-apa untuk menemani kehidupannya, tidak perlu, sebab Allah itu maha hebat. Kita tidak boleh menyamakan Allah dengan manusia. Dalam surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Allah tu satu, kan. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Allah tidak ada ibu bapa dan Allah juga tidak ada isteri, menyebabkan Allah itu ada anak. Okey. Kalau Allah itu ada anak, mestilah Allah itu ada isteri. Kalau Allah ada isteri, maksudnya Allah itu perlu menciptakan sesuatu yang sama dengan dia untuk dijadikan isteri. Sedangkan Allah itu maha hebat, Allah tak perlu benda-benda tu. Dia tidak seperti manusia, dan kita pun tidak boleh mengimaginkan Allah itu bagaimana, dan kita tidak boleh menyamakan Allah itu dengan kita. Faham tak? Kalau manusia ini lain, manusia dia akan kahwin sesama dengan manusia. Kerana apa? Kita kena kahwin? Sebab untuk melengkapilah kehidupan kita, kan. Maksudnya kita ni lemah. Tetapi Allah tidak pun. Jadi tidak ada isteri, tidak ada anak, dan memang Allah itu hanya satu sahaja. Jadi Allah itu nak menunjukkan betapa hebatnya dia. Kita manusia terahat. Kita hanya sebaik-baik ciptaan sahaja, tetapi kita tidak boleh melampau mengatakan yang kita ni sama hebat seperti Allah. Tidak boleh lah, kan.
Sebab kita ni terhad. Sedangkan kita duduk di dalam rumah pun, contohlah masa sekarang PKP ini kita duduk dalam rumah, adakah mata kita ni mampu untuk melihat jiran sebelah kita buat apa? Nah, maksudnya pemandangan kita terhad, telinga kita pun terhad. Tetapi Allah itu dia maha melihat, maha mengetahui. Dia lagi hebat. Okay? Itu je lah dia punya perkongsian. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه هبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنة من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآية لقوم يؤمنون صدق. Okey, kita dah dengar bacaan ini dan kita dah menggaris-gariskan jugalah bahagian mana yang perlu dibetulkan lah. Baik, perkataan pertama yang digariskan ialah ma. Okey, kalau dia ada alif di belakang hamzah ni, dia akan bunyi ma'a. Kalau kita berhenti ma'a. Tapi kalau kita berhenti macam ni, dia bunyinya ma. Okey. Yang kedua khadi. Tadi Mak Ngah ni baca khadi. Di ni baca panjang, tidak sebenarnya pendek. Khadiran. Okey, yang ini pun sama. Li ni tak ada huruf ya belakang. Wa minan nakhli min. Okey. Dan yang ini pun kena dengung lah. Dengung 2 harakat. Qinwanun da nun.
2 harakat. Dan wajanna, yang ini ada tanda alif kecil ni kena baca 2 harakat lah. Wajannatin. Okey. Mushtabihan, ini mushtabihan yang kedua yang diulang tadi. Ada sedikit kesilapan lah. Okey, so bacaannya warrummana mushtabihan wa ghaira mutasyabih. Mushtabihan wa, jangan dibaca mushtabihan. Salah. Mushtabihan ni tak ada alif, so kita kena baca pendek. Mushtabihan. Okey, dan yang terakhir yang ini wayan'ih. Dia ada ni, maksudnya kita kena berhentilah. Okey. Dan tak payahlah nak sambung sini lagi. Kita terus bacalah wayan'ih. Inna fi dhalikum. Okey. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون صدق الله العظيم. Kita dah dengar bacaan Siti. Fahamlah Siti pun tidak begitu sihat, menyebabkan kita dengar pun kita tahulah apa dia punya bunyi tu lah kan. Walau bagaimanapun kita lihatlah benda-benda yang perlu diperbaiki. Okay, macam ini sebelum ni kita dah belajar kalau nun itu tak ada baris dekat atas, maksudnya dia kena dengung. Dengung itu kena baca dengan 2 harakat. Dengungnya 2 harakat. Kita tak boleh baca wa huwallazi anzala mina. Contohlah kita kena baca anzala. Kemudian yang ini dari segi makhraj hurufnya, huruf kha itu kena bunyikanlah fa'akhrajna bih. Fa'akhrajna bih. Tadi berhenti di sini kan. So jangan kita mula daripada nabata. Kita ambil balik fa'akhrajna bih. Okey, jadi bacaannya contohlah yang dibaca tadi fa'akhrajna bih nabataku. Tak boleh kita kena ambil balik daripada sini. Kemudian yang ini pun sama dari segi makhraj hurufnya, huruf kha tu fa'akhrajna. Okey. Dan yang seterusnya, okey, yang ini nukhriju minhu. Okey, nukhriju min. Jangan berhenti dekat sini kemudian terus sambung. So dia kena ambil balik daripada depan ni. Nukhriju minhu habban mutarakiba. Yang ini kena dengung. Samalah 2 harakat. Kenapa kena dengung kat sini? Sebab tanwinnya tidak selari dan dia bertemu dengan huruf mim yang ada sabdu. Habban mutarakiban wa minan nakhli min tal'iha. Berhenti kat sini. Ambil semula. Wa minan nakhli min tal'iha qinwanun daniyah. Qinwanun daniyah. Okey, dan yang ini warrummana mushtabiha. Warrummana mushtabiha.
mushtabihan wa ghayra mutasyabih. Di sini sama juga macam yang pertama tadi. Nun tidak ada baris, kena dengung 2 harakat. Unzuru ila thamarihi idza asmara wa yan'ih. Sama juga yang ini kena dengung 2 harakat. Jangan kita baca laju sangatlah. Inna fi jadi kena 2. Inna fi dzalikum laayatil liqaumin yu'minun. Sebab tu kita dengar orang yang macam imam kan, orang yang belajar, orang yang pandai Quran lah, dia baca sedap je kita dengar kan. Sebab apa? Salah satunya sebab yang dengung-dengung ni dia menyedapkan sebenarnya, dan dia baca pun tidak tergopoh gapah dan tidak juga terlalu lambat. Dia baca dalam tempo yang sederhana, dan bila ada yang bahagian kena dengung, didengungkan. So kita cubalah berlatih lah kan. Ya, jadi yang utama sekarang ni ialah kita kena usahakanlah untuk kenal pasti. Masa kita baca, kita kena fikir. Jangan kita sekadar baca dan fikir. Walaupun kita tak faham lagi maksud dia, tidak mengapalah, yang itu kita akan baca tafsir dia kan. Tapi dalam bacaan kita kena fikir, dan kita kena lihat sama ada nun itu dia ada baris ke tak ada, tanwinnya itu dia ada selari ataupun tidak. Benda-benda ni kena lihatlah. Cuba kita praktikkan satu dulu lah. Kata kita praktikkan bahagian dengung dulu. Asal kita baca Quran, sambil kita baca, sambil kita lihat dan kita praktikkan dengung. Okey. Kemudian nanti lepas kita dah praktik dengung, kita dah mahir dengung, mungkin kita boleh praktikkan dari segi bacaan panjang, pendek lah. Yang mat ni lah, mat asli ke mat apa-apalah. Okey. Dan satu yang saya lihat di sini, sebenarnya kalau bacaan itu ayat tu panjang, memang kita agak penat lah sebenarnya, sebab satu nafas kita pendek, dan kita sebenarnya kita confuse. Kita nak berhenti kat mana, terutama macam ni kan, macam ayat yang ini, dia tidak ada tanda berhenti yang wakaf lah kan, dia cuma ada jauh lah. Daripada awal ni wahuwallazi ni, dia jauh nak jumpa tu. Macam mana kan kita nak berhenti? So kita boleh berhentilah, kalau nafas kita sampai kita berhenti, dan sebaiknya kita cubalah kita mengulang ayat sebelumnya. Tapi ada juga sebenarnya yang kita tak perlu ulang, tapi macam mana nak kata, dia sebenarnya lebih kepada pemahaman kita dalam bahasa Arab tu lah. Okey, lama-lama kita baca mungkin kita dapat mengecam lah sedikit kat mana sebenarnya kita kena ulang semula. Okey, jadi itu saja untuk kali ini. Wallahu a'lam. Jumpa lagi.